Penggunaan perahu sudah lama wujud sejak zaman dahulu. Ia merupakan pengangkutan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kampung air sebagai alat pengangkutan mereka. Kampung air merupakan sebahagian daripada sejarah awal Brunei. Ia terletak di Sungai Brunei dan merupakan sebuah penempatan di atas air dan telah wujud sejak lebih 1000 tahun yang silam. Sejarah perahu di negara Brunei Darussalam belum dapat dipastikan dengan secara tepat bila permulaan pembuatan perahu di negara ini. Namun, berdasarkan dari sumber Eropah dan juga China, telah serba sedikit dapat mengungkap tarikh awal penggunaan perahu ataupun kewujudan perahu di negara ini. Sebagai contoh, perhubungan di antara Brunei dengan negara China telah berlaku seawal abad ke-6 Masihi, iaitu sebelum tertubuhnya Kerajaan Kesultanan Brunei. Rekod China yang bertarikh abad ke-16 Masihi ada menyebutkan bahawa Kerajaan Brunei yang dikenali sebagai Poni ataupun Puni telah menghantar ufti ke China seawal 518 dan 523 Masihi. Sementara itu juga, sumber Portugis pada tahun 1514 yang pada masa itu menakluki Melaka telah menyebutkan 3 buah jong daripada Brunei yang membawa campur dan produk tempatan yang lainnya. Pada zaman dahulu, suasana kehidupan di kampung air penuh tradisi, keunikan dan keindahannya tersendiri. Keindahan di kampung air adalah suasana pengangkutan yang menggunakan perahu. Menurut sejarah, penggunaan perahu di Brunei bermula seiring dengan bermulanya penempatan awal di negara ini. Ia merupakan peralatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dahulu. Bukan sahaja sebagai alat perhubungan, malah ia juga bagi pelbagai kegiatan. Pada tahun 1952, ekskavasi telah dilakukan di Kota Batu oleh mendiang Tom Harrison, yang mana telah menjumpai peralatan perahu seperti tukul dan pasak. Tapak limau manis juga telah ditemui bukti-bukti peninggalan seperti tinggalan-tinggalan kayu, tinggalan perahu seperti punya lunas perahu jenis kubang dan juga jumpong dan juga tungkang. Dalam catatan Antonio Pigafetta pada tahun 1521 adalah mengatakan suasana kehidupan di kampung air pada ketika itu. Bandar itu keseluruhannya dibina di air, kecuali istana dan rumah beberapa pembesar, mengandungi 25,000 keluarga. Rumah-rumah diperbuat daripada kayu, menggunakan tiang-tiang tinggi. Apabila air pasang, wanita-wanita berperahu menjual barang-barang keperluan seharian.
Suatu ketika dahulu, perahu digunakan oleh padian-padian untuk kegiatan berniaga. Para padian sentiasa menyusuri kampung air untuk menjual barang-barang jualan mereka kepada penduduk-penduduk kampung. Tidak lengkap jika padian-padian tidak memakai siraung. Ini kerana siraung adalah elemen untuk melindungi mereka daripada cuaca panas. Keunikan kampung air pada zaman dahulu bukan sahaja dianggap sebagai sebuah bandar, malah memiliki pelbagai aspek kebudayaan, ekonomi, sosial. Pekerjaan tradisional dan perusahaan tangan bercorak tradisi penduduk kampung air meliputi bidang seperti menangkap ikan, bertenun kain, kraf tangan, memburis perahu dan pertukangan. Perahu tradisi dipamerkan di Muzium Maritim untuk orang ramai mengenali lebih dekat akan kewujudannya. Di Muzium Maritim mempamerkan perahu-perahu tradisi yang ada di negara Brunei Darussalam. Perahu-perahu ini mempunyai nilai sejarah tentang kewujudannya di negara Brunei Darussalam ini. Perahu ini adalah digunakan oleh kaum lelaki yang disebut sebagai pengalu. Apa bezanya perahu ini dengan perahu-perahu lain? Perahu pengalu ini menggunakan terdapat atap fungsinya sebagai tempat berteduh ataupun tempat tinggal bagi pengalu-pengalu. Ini adalah merupakan sejenis perahu iaitu perahu tongkang yang menggunakan layar dan juga awat. Selain itu, perahu ini juga mempunyai kemudi. Kegunaan perahu ini adalah digunakan untuk membawa barang-barang seperti kayu, balak dan sebagainya. Terdapat dua jenis perahu tradisi, iaitu perahu tradisi yang berburis dan perahu tradisi yang tidak berburis. Perahu yang tidak berburis adalah merupakan perahu yang dibina dengan sebatang kayu. Manakala perahu yang berburis adalah perahu yang diperbuat dengan menggunakan kepingan kayu yang dicantum menjadikan sebuah perahu. Ini adalah merupakan salah satu jenis perahu tradisi yang dinamakan sebagai perahu penambang. Apa yang kita lihat, perahu penambang ini mempunyai tempat duduk di kiri dan kanan. Kegunaan perahu ini adalah untuk membawa penumpang sama ada dari darat menuju ke kampung air dan dari kampung air ke darat. Perahu ini adalah merupakan perahu dapang yang mana perahu ini mempunyai pelampung di kiri dan kanan yang berfungsi sebagai menstabilkan perahu ini daripada ombak. Kegunaan perahu ini adalah untuk menangkap ikan. Selain itu juga perahu ini mempunyai atap bagi untuk perlindungan nelayan daripada panas terik matahari lah.
Seperti yang kita lihat di sini adalah merupakan sejenis perahu gubang. Seperti yang kita ketahui, perahu tradisional terdapat dua jenis, iaitu perahu berburis dan juga perahu yang tidak berburis. Perahu gubang adalah merupakan salah satu perahu yang tidak berburis, yang mana perahu gubang ini diambil daripada sebatang kayu seperti kayu kapur, kayu madang, kayu meranti. Kerana jenis-jenis kayu ini adalah lebih ringan dan sesuai digunakan di dalam air. Kita lihat sini ya. Seterusnya, perahu ini adalah merupakan sama juga perahu gubang. Yang bisa kita lihat di sini adalah merupakan perahu gubang bini, yang mana bentuk perahu ini lebih luas di tengah berbanding dengan gubang laki ya. Apa yang bisa kita lihat, perahu jenis ini adalah perahu bagong yang menggunakan enjin. Setelah tahun 1950-an, perahu bagong ini telah mengalami pengubahsuaian, diubahsuai dan ditempatkan kondeksi ya, yang dipanggil kondeksi untuk iaitu tempat seperti ini ya, untuk menyangkut enjin. Ini adalah merupakan perahu tradisi ya, iaitu yang dipanggil sebagai perahu patia. Bentuknya di depan iaitu caroknya, ataupun yang di belakang di bahagian buritannya merupakan orang senyawa, dipanggil senyawa, ataupun merupai bentuk yang sama. Perahu ini pada zaman dulu digunakan sebagai untuk ataupun membawa tangkapan hasil tangkapan ke pasar-pasar. Perahu merupakan sebuah lambang kebudayaan bangsa Melayu sebagai satu budaya material utama dalam mengenali kehidupan bangsa Melayu, khususnya bagi penduduk di kampung air. Dan seterusnya ini adalah tongkang yang menggunakan enjin. Dan seterusnya, perahu ini adalah perahu racing, digunakan semasa perayaan saja untuk perlombaan lah. Perahu yang seterusnya adalah merupakan perahu kelajuan tinggi, iaitu speedboat, yang digunakan bagi tujuan pengangkutan di antara Brunei, Bandar Brunei dan kan Temburong. Dan seterusnya, seperti yang anda lihat, ini adalah merupakan tongkang yang menggunakan layar dan juga awat. Tongkang ini juga mempunyai atap bagi kegunaan berteduh dan juga tempat tinggal nelayan-nelayan lah. Seterusnya, perahu tradisi seterusnya adalah merupakan perahu pengabad. Perahu pengabad ini adalah digunakan untuk menangkap ikan. Ini yang sinonim kita lihat perahu ini pada zaman 50-an, iaitu digunakan oleh padian. Perahu ini adalah dipanggil sebagai perahu bidar, yang mana perahu ini lebih ringan dan sesuai digunakan oleh kaum wanita yang pada masa itulah yang jenisnya ini adalah merupakan salah satu reka bentuk lebih tradisional lah, yang menggunakan lantai buluh. Selain itu juga ia menggunakan pengayuh lah . Gubang jenis perahu yang tidak berburis. Bentuk perahu ini besar daripada jumpung dan boleh memuatkan 3 hingga 5 orang penumpang. Perahu ini jarang lagi bisa kita lihatlah di negara Brunei Darussalam, yang mana cara ataupun pembuatan perahu ini adalah lebih rumit lah daripada perahu yang dibuat secara berburis. Perahu ini dibuat
dari ataupun diambil daripada sebatang kayu. Selain itu juga perahu ini karah. Tujuannya untuk supaya perahu ini lebih tahan lama. Pengayuh adalah alat terpenting bagi menggerakkan perahu. Pengayuh yang dipamerkan mempunyai sejarahnya. Ini adalah barang-barang peninggalan yang ditemui di tapak arkeologi Limau Manis yang bertarikh pada abad ke-10 hingga ke-13 Masihi. Pengayuh ini diandaikan digunakan bagi perahu-perahu kecil seperti cumpung dan juga gubang. Di sini dapat dilihat terdapat dua jenis pengayuh, iaitu pengayuh laki dan juga pengayuh bini, yang mana pengayuh bini bentuknya runcing dan pengayuh laki pada hujungnya berbentuk bulat. Okey, berikut adalah tinggalan-tinggalan perahu yang dijumpai di tapak Sungai Limau Manis, tapak arkeologi Sungai Limau Manis yang bertarikh pada abad ke-10 hingga ke-13 Masihi. Yang mana seperti yang bisa kita lihat, ini adalah tinggalan sebahagian daripada badan perahu. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yang di ujung itu adalah yang panjang itu adalah lundas daripada perahu jumpung. Biasanya perahu jumpung ini diambil daripada kayu badang sisik, kerana kayu badang sisik ini lebih tahan di dalam air dan sesuai untuk dijadikan sebagai perahu, iaitu perahu gubang. Bahagian-bahagian perahu ada yang diperbuat daripada kayu bulian, yang mana kayu bulian ini tahan apabila ia bergeser dengan barang-barang yang keras seperti batu dan kayu dan balak. Ini menunjukkan bahawa daripada penemuan-penemuan ini menunjukkan pada abad ke-10 hingga ke-13 penggunaan perahu telah pun wujud pada waktu itu. Penggunaan perahu telah dapat menjana ekonomi penduduk-penduduk kampung air ketika itu. Masyarakat kampung air waktu itu terkenal kemahiran membuat perahu atau memburis perahu sebagai hasil pertukangan tangan. Hingga kini, kegiatan memburis perahu di kampung air masih diusahakan.
Walaupun terdedah kepada teknologi moden, namun memburis perahu masih mengekalkan teknik pembuatan tradisional. Kegiatan memburis perahu melambangkan warisan yang bernilai sejak turun-temurun yang memberi manfaat dalam keperluan masyarakat kampung air. Peralatan yang digunakan dalam proses memburis perahu seperti bais, pengingis, timba, katam kayu pahat, katam goreng, beliung dan ulak-ulak. Sipatan merupakan pengukur lama yang digunakan oleh pemburis-pemburis perahu di kampung air dalam tahun 1950-an. Regata Brunei Darussalam merupakan sukan air sebagai sukan yang disukai orang ramai di negara ini. Di acara regata ada dipertandingkan lumba perahu tradisi. Melalui lumba perahu tradisi, menunjukkan keunikan perahu tradisi untuk dikenali generasi muda sebagai warisan. Kini perahu tradisi yang pernah digunakan oleh masyarakat kampung air dahulu hanya tinggal kenangan. Dengan adanya perahu-perahu yang dipamerkan ini, orang ramai khususnya kepada generasi-generasi muda untuk lebih mengenali lagi tentang kewujudan perahu-perahu tradisi yang ada di Brunei, agar generasi-generasi yang akan datang tidak akan melupai sejarah yang ada pada masa dahulu lagi ya. Perahu melambangkan warisan yang bernilai sejak zaman dahulu. Ia juga memperlihatkan tentang warisan masyarakat Brunei yang tak akan dilupakan sehingga hari ini.